Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya nak kongsikan satu kisah seram, kisah gangguan di rumah sewa pekerja. Kisah ni diambil daripada kiriman email seorang penonton. Saya akan gunakan nama samaran Azwan untuk memudahkan cerita. Kisah ni berlaku pada tahun 2005. Masa ni, Mak Azwan baru saja bernikah dengan ayah tiri Azwan. Dan pada masa tu, Azwan dan juga family dia baru saja berpindah ke sebuah rumah sewa untuk pekerja kilang sawit. Diorang duduk dekat rumah tu untuk sementara waktu saja. Tak tahulah kenapa. Mungkin rumah ayah tiri Azwan ni sedang direnovate ataupun ada urusan lain yang belum selesai. Tapi diorang perlu duduk di rumah sewa tu dulu sebelum balik ke rumah ayah tiri Azwan. Rumah sewa pekerja tu terletak di sebuah felda di Keluang, Johor. Azwan dan keluarga dia tinggal dekat rumah tu lebih kurang 6 ke 7 bulan macam tu lah sebelum pindah ke rumah ayah tiri dia. Ayah tiri Azwan pada waktu tu bekerja sebagai seorang pemandu bas ekspres di Kuala Lumpur. Jadi memang jaranglah dia ada di rumah. Yang selalunya ada di rumah adalah Azwan, Mak Azwan dan juga dua orang abang tiri Azwan. Rumah tu pula dia macam macam rumah teres lah. Satu baris ada 5 biji rumah. Rumah tempat Azwan dan juga family dia ni duduk adalah di tengah-tengah. Yang belah kanan tak ada orang duduk, kosong. Belah kiri ada jiran. Rumah tu pula dia tak besar lah. Dia cuma ada satu bilik saja. Dan bilik tu hanya digunakan apabila ayah tiri Azwan ni balik ke rumah. Dan selalunya Azwan, Mak Azwan dan juga dua orang abang tiri Azwan tu tidur di luar aje, di ruang tamu. Bentang toto depan TV dan tidur di ruang tamu saja. Mak Azwan kebiasaannya pada waktu malam dia akan tutup semua lampu di rumah tu. Dan dia akan pasang lilin saja. Dia akan pasang lilin, lepas tu letak atas tin biskut. Macam itulah setiap malam. Malam pertama dan malam kedua tidur dekat rumah tu, diorang tak alami apa-apa yang pelik lagi. Kejadian pelik mula berlaku pada malam ketiga diorang tidur di rumah tu. Malam ketiga, Azwan dengan abang-abang tiri dia sedang berbaring di depan TV. Macam biasalah bentang toto dan berbaring depan TV. Belum tidur lagi lah. Waktu tu jam 11 malam. Masa tengah menonton TV tu, tiba-tiba diorang dengar satu bunyi yang sangat bising daripada arah atas dekat siling. Kedengaran macam ada orang berlari dekat atas siling. Tapi bunyi tu tak lama, bunyi tu sekejap aja. Dan diorang tak endahkan sangat. Sebab boleh jadi ada haiwan besar yang lalu dekat atas tu. Boleh jadi monyet, boleh jadi musang. Jadi diorang tak endahkan sangat. Tapi tetap pelik sebab bunyinya macam orang berlari. Tapi gangguan pada malam tu tak berakhir di situ. Jam 2 pagi malam yang sama berlaku lagi satu gangguan. Pada masa tu semua orang dah tidur, termasuk dengan Mak Azwan. Tiba-tiba jam 2 pagi tu Mak Azwan ni terbangun sebab dia terdengar macam ada orang memaku di dinding sebelah kanan rumah. Maknanya jiran yang belah kanan lah. Jadi Mak Azwan ni kejutlah Azwan. Jadi bila Azwan bangun, Azwan tanyalah, kenapa Mak? Jadi Mak Azwan ni tanyalah Azwan, kau dengar tak bunyi orang memaku dinding? Ni belah kanan, jiran-jiran kita yang belah kanan ni. Masa tu Azwan dia macam mamai. Lagi satu dia perlu pergi sekolah esoknya. Jadi dia bagi tahu je lah, tak ada apalah Mak, jiran sebelah kot. Lepas tu dia pun sambung tidur. Tapi Mak Azman ni masa tu tengah terfikirlah, bukan belah kanan ni tak ada orang ke? Bukan kosong ke rumah belah kanan ni? Jadi Mak Azwan yang risau sorang-sorang malam tu. Beberapa hari lepas tu ada lagi berlaku satu kejadian yang aneh. Pada malam tu abang-abang tiri Azwan semua dah tidur. Diorang tidur kat ruang tamu lah macam biasa depan TV. Yang tak tidurnya Mak Azwan dan juga Azwan. Diorang dah cuba tidur, cuba delapkan mata tapi tak boleh. Tak tahulah kenapa. Masa tu dah hampir jam 1 pagi. Mak Azwan masa tu sedang cuba nak tidur lah. Tiba-tiba dia terdengar bunyi sesuatu. Dia dengar ada bunyi geseran dekat lantai ruang tamu tu. Bila Mak Azwan ni tengok ke arah bunyi tu, Mak Azwan ni terkejut sebab dia tengok tin biskut yang dia letak lilin dekat atas tin tu. Tin biskut tu bergerak macam ada orang tarik ataupun tolak. Bergerak bergesil dengan lantai. Jadi Mak Azwan ni bila dia tengok Azwan belum tidur, dia panggil lah, "Weh Azwan," dia berbisik.
Lepas tu Azwan tanyalah, ya kenapa mak? Lepas tu mak Azwan tunjuk dekat arah tin biskut tu lah. Azwan tengok, Azwan pun terkejut. Memang betul, tin tu bergerak dengan sendiri. Tak lama lepas tu tin biskut tu berhenti bergerak. Masa tu ibu Azwan dengan Azwan memang dah takut lah, sebab tak pernah tengok kejadian macam tu. 2 hari lepas kejadian tu, ayah tiri Azwan balik ke rumah. Masa tu mak Azwan ceritalah apa yang terjadi dekat rumah tu masa ayah tiri Azwan ni tak ada. Dia bagi tahulah, dengar bunyi orang berlari atas siling, dengar bunyi orang memaku dekat belah kanan, dekat rumah kosong belah kanan. Lepas tu nampak tin biskut bergerak sendiri. Tapi masa tu ayah tiri Azwan ni dia macam tak endahkan sangat, sebab dia macam tak percaya benda-benda ni. Tapi ada satu kejadian tu yang buatkan ayah tiri Azwan ni berubah fikiran. Ada satu petang tu, masa tu dan dekat nak maghrib, ayah tiri Azwan pada masa tu dia tengah bersihkan halaman rumah. Daun-daun kering, sampah-sampah semua di halaman rumah dikumpulkan di belakang rumah dan dibakar. Masa dia tengah nak bakar sampah tu lah, dia nampak di sebelah kiri, jiran dia yang belah rumah kiri, sebelah kiri rumah, dia nampak ada Pak Din. Pak Din memang dia tinggal di belah kiri lah, rumah yang sebelah kiri. Jadi dia tegur lah, dah lama tak balik kan. Dia tegur lah, Pak Din, "Weh Din, apa khabar?" Lepas tu Pak Din tak jawab dan tak menoleh pun ke arah ayah tiri Azwan. Jadi tak apalah, mungkin tak dengar kot. Keesokan harinya, ayah tiri Azwan masa tu ada di luar rumah, di bahagian depan lah. Tak tahulah tengah cuci kereta ke tengah buat apa kan, tapi dia ada di luar rumah, di depan rumah. Masa tu dia nampak isteri Pak Din, jiran dia yang belah kiri, ada juga kat luar rumah. Tak tahulah tengah jemur baju ke apa kan. Jadi dia pun tegur lah, Pak Din ada tak kat rumah? Lepas tu isteri Pak Din tu jawab lah, "Tak ada, dia ada di Mersing sekarang ni. Dah seminggu dah dia pergi, tak balik-balik lagi ni." Lepas tu ayah tiri Azwan ni bagi tahulah, "Ya ke? Baru semalam nampak dia kat belakang rumah." Lepas tu isteri Pak Din pun jawab, "Salah orang kot, salah tengok kot. Dia tak balik lagi. Lagi 2 hari dia balik." Pada masa tu ayah tiri Azwan mula berfikir memang ada benda tak kena dekat situ. Sejak kejadian tu, memang gangguan berlaku terus menerus dekat rumah tu hampir setiap hari. Terutama apabila ayah tiri dia tak ada di rumah. Kebanyakan gangguan yang dialami Azwan sekeluarga adalah dalam bentuk bunyi. Bunyi orang memaku dekat rumah sebelah kanan, bunyi orang berlari atas siling rumah, bunyi guli. Lepas tu yang tarik tin tu, yang tin bergerak tu, memang dah biasa tengok. Sampai dia orang dah biasa dengan bunyi-bunyi ni semua. Dan juga dah biasa tengok tin tu bergerak sendiri. Selain gangguan bunyi, diorang pernah juga mengalami gangguan jenis lain. Antaranya, diorang ni dialih ketika diorang tidur. Tidur mula-mula dekat tempat lain. Bila dah bangun, sedar-sedar ada dekat tempat lain. Ada juga kena gangguan macam tu dekat rumah tu. Di bulan-bulan terakhir, diorang tinggal dekat situ, terjadi lagi satu gangguan yang lain, yang tak pernah diorang alami. Dan gangguan ni adalah yang paling seram lah. Satu hari tu, selang beberapa blok daripada rumah Azwan ni, ada majlis kenduri kahwin. Jadi pada malam harinya, di lokasi majlis kahwin tu, dia adakan macam karaoke gitulah pada malamnya. Ada orang menyanyi, ada muzik di majlis tu. Dan daripada rumah Azwan ni, boleh dengar. Dia tak kuat tapi masih lagi boleh dengar orang menyanyi dan bunyi muzik daripada tempat majlis tu lah. Pada malam harinya, masa tu pukul 10.30 malam. Semua orang tengah lepak depan TV. Tapi masa tu ayah Azwan tak ada. Yang ada cuma Azwan, mak Azwan dan juga 2 orang abang tiri dia macam biasalah. Tengah tengok TV ramai-ramai di ruang tamu. Masa tu memang boleh dengar lah majlis kenduri kahwin tu. Bunyi muzik, bunyi orang bernyanyi karaoke. Tengah tengok TV tu tiba-tiba dia orang ni terdengar ada suara perempuan menyanyi, ada suara wanita menyanyi. Dekat aja bunyi suara menyanyi tu. Mula-mula dia orang fikir datang daripada majlis tu lah. Bunyi orang menyanyi tu datang daripada majlis kahwin tu lah. Tapi bila Azwan perlahankan bunyi TV, bunyi tu jadi makin jelas. Masa tu dia orang dah tak dengar bunyi muzik dan juga bunyi orang-orang sedang berkaraoke. Yang didengar cuma suara wanita menyanyi tu saja. Suara tu sangat-sangat dekat. Depan pintu bunyi orang menyanyi tu. Bunyi suara wanita menyanyi tu sangat sayu dan sangat sedih. Mendayu-dayu suara dia. Dia orang dengar aje, lebih kurang 10 minit dia orang dengar. Suara tu tetap tak hilang.
Jadi Mak Azwan pada masa tu dia bangun dan dia berjalan menuju ke pintu depan. Dekat pintu depan, dia mula bersuara. Mak Azwan cakap, "Kau ni siapa? Kalau kau ni manusia, pergilah daripada sini. Tapi kalau kau ni setan, janganlah ganggu kami." Lepas habis je Mak Azwan cakap macam tu, suara nyanyian tu berhenti. Kemudian suara nyanyian tu bertukar menjadi suara ketawa, seolah-olah memerli Mak Azwan. Lepas tu suara tu menyanyi lagi, tapi kali ni lagi kuat. Bila dah dengar macam tu, Mak Azwan ni ajak anak-anak dia ambil wuduk. Berpakat semua, ambil wuduk, kemudian duduk di ruang tamu. Ambil Yasin, surah Yasin. Dia orang pun baca ramai-ramai surah Yasin di ruang tamu. Lepas tu dia orang letak air botol dekat tengah, buat air Yasin lah. Masa dia orang baca Yasin tu, dia orang kuatkan suara bacaan Yasin tu. Tapi masa tu, suara nyanyian dekat depan pintu rumah tu pun makin kuat kedengaran. Selesai dia orang baca Yasin tu, dia orang masih lagi boleh dengar suara ketawa tu di depan pintu. Jadi Azwan dengan Mak Azwan ni pergilah menuju ke depan pintu. Azwan dia azan depan pintu tu, dia tak buka lah pintu. Dia azan dekat pintu tu. Lepas tu Mak Azwan ni pula, dia curahkan air tu dekat ruang bawah pintu tu. Lepas saja dia orang buat macam tu, suara ketawa tu berhenti serta-merta. Dan dia orang boleh dengar semula bunyi majlis kahwin tu. Bunyi muzik dan juga bunyi orang menyanyi karaoke daripada majlis tu. Gangguan pada malam tu berhenti sampai situ saja. Keesokan harinya, Mak Azwan ni tanyalah jiran sebelah, isteri Pak Din tu lah, "Kau ada dengar tak bunyi orang menyanyi semalam?" "Ada." Jiran dia jawab, "Adalah, dengar yang majlis kahwin tu lah, orang karaoke kan." Lepas tu Mak Azwan ni cakap lah, "Bukan yang tu. Ada perempuan menyanyi dekat-dekat dengan rumah kita ni. Perempuan tu menyanyi sayu sedih aja bunyinya. Dayu-dayu bunyinya." Lepas tu jiran dia jawab lah, "Tak ada pula dengar majlis kahwin tu je lah." Lepas tu Mak Azwan tanya lagi, "Semalam kita orang anak beranak baca Yasin. Kuat juga kita orang baca kat ruang tamu. Ada dengar tak?" Lepas tu jiran dia jawab lah, tak ada dengar apa pun. Dengar bunyi majlis tu je lah. Bunyi apa? Muzik, bunyi orang nyanyi karaoke tu je lah dengar." Masa itulah Mak Azwan sedar yang hanya keluarga dia saja diganggu. Masa berjalan, sedar tak sedar, tinggal beberapa hari lagi dia orang tinggal dekat situ. Sebab dia orang dah nak pindah ke rumah ayah tiri Azwan. Rumahnya di Keluang juga, tapi di kawasan lain lah, perumahan lain lah. Jadi sebelum dia orang pindah tu, ayah Azwan ni adalah lepak-lepak dekat warung dekat kawasan tu. Masa lepak tu dia orang sembang-sembang lah. Ayah tiri Azwan dan juga orang-orang sekitar kawasan tu lah. Jadi ayah tiri Azwan ni ambil peluang untuk tanya orang-orang lama dekat situ. Rumah yang aku duduk tu, siapa duduk sebelum kita orang satu family pindah? Jadi orang-orang yang duduk lepak sekali dengan ayah Azwan dekat warung tu ceritalah, yang mana yang tahulah cerita dekat ayah Azwan, siapa yang pernah duduk dekat situ. Jadi katanya ada seorang lelaki tua ni tinggal dekat situ seorang-seorang. Umur dia masa meninggal 90 tahun. Jadi memang betul-betul tua lah. Lepas tu orang tanyalah, kenapa kau tanya? Ada apa-apa yang tak kena ke rumah tu? Jadi ayah Azwan ni ceritakanlah segala gangguan yang dia alami di rumah tu. Lepas tu barulah orang-orang yang lepak kat situ cerita. Sebenarnya lepas lelaki tua umur 90 tahun tu meninggal, rumah tu tak berpenghuni, kosong selama 3 tahun. Dan orang tua tu dikatakan masa hidup dia ada membela hantu raya dan juga toyol. Jadi berkemungkinan belaan pakcik tua yang umur 90 tahun tu masih lagi berada di rumah tu, walaupun pakcik tu dah lama meninggal dunia. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa like, share dan komen video saya. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Jika anda nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut pada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.